Assalamualaikum, saya Dr. Nur Aisyah Rosli, Child Clinical Psychologist. So hari ini saya nak ceritakan sedikit berkongsi ilmu dengan anda semua yang sedang menonton ni tentang kesilapan yang kita tak sedar ya, sebagai ibu ayah. Kita tak sedar ada satu kesilapan kita tentang cara kita bertindak dengan anak-anak kita ya. Okey. Apa yang saya maksudkan dengan apa yang saya katakan ini ialah saya nak tunjukkan something kat sini ya. Okey, katakanlah anak kita tu berumur 7 tahun. Kita ni pula mungkin umur 30 lebih lah ataupun 40 lebih. So, saya nak tunjukkan sedikit, katakanlah ya. Okey. Saya nak tunjukkan tahap pemikiran. Tahap pemikiran kita dengan anak kita ni adalah berbeza. Bila kita marah anak kita, bila kita tegur anak kita terlupa yang level thinking, level proses tentang sesuatu masalah tu berbeza-beza. Okey. Katakanlah ini di sini anak kita berumur 7 tahun saya andaikan 7 tahun. Okey. Okey, sorry. Katalah ini dia punya ni. Okey, 7 tahun di sini. Sorry 7 tahun. Dan kita pula mungkin umur kita dekat sini dalam 30 tahun atau umur 40 tahun. Okey. Kita selalunya memikirkan bahawa anak kita faham apa yang kita cakap, apa yang kita suruh dia buat. Okey. Kita selalu beranggapan bahawa anak kita faham apa yang kita cakap. Dan kita selalu beranggapan anak kita tahu, boleh fikir macam mana kita berfikir. Itu satu kesilapan yang kita tak sedar sebenarnya Sebab itulah berlakunya perbalahan di rumah. Sebab itulah anak kita tak respect kita. Sebab macam mana dia nak respect? Because akalnya tak sampai ke level kita, ke level umur kita yang dah 30-an, yang dah 40-an ni Okey, kenapa saya cakap macam tu Cuba tengok kat gambar ni. Okey, anak kita ni kalau umur 7 tahun dekat sini, kita ni dah katalah 40 tahun 40 atau 30 tahun. Kita bila marah anak kita tu, kita akan fikirkan logiknya sesuatu itu berdasarkan pengalaman hidup kita dekat sini. Boleh faham tak? Boleh imagine tak apa saya cakap ni? Kita imagine anak kita tu faham apa yang kita cakap berdasarkan pengalaman hidup kita yang dah 40 tahun, yang dah 30 tahun ni. Okey? Sebab itulah kita cepat bertindak, cepat marahkan anak. Kalau kita faham anak kita yang umur 7 tahun, akalnya pendek ni je. Nampak tak? Okey, bermula dengan dia baru lahir. Baru lahir kat sini. Kan? Sehinggalah umur dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita tak sedar tau. Yang dia kecil, akalnya tak sampai kepada kita yang dah lama ni, yang dah lama orang kata, yang ada pengalaman yang lama hidup ni. Okey, sebab itulah saya kasih contoh yang paling simple Katakanlah anak kita ambil nasi, guna pinggan kaca yang berat dan terlepas. So bila terlepas, kita kan sebut, siapa suruh ambil pinggan yang besar, kenapa tak guna yang kecil? Sebab itulah berat, nanti jatuh. Dan kita banyak nagging. Kita ni nagging dan anak pun limas. Okay? Anak kita bila dia ambil pinggan kaca tu, dia isi nasi, dia tak terfikir yang mungkin dia akan terlepas pinggan tu sebab berat sangat. Yalah, tangan kecil kan. Kita ni dah bercakap, kita punya nagging, kita punya dah melangkaui umur 7 tahun ni, lebih advance daripada apa yang kemampuan dia fikir 7 tahun ni. Okey, itu pun kita tengok juga bila kita membebelkan anak kita yang umur 7 tahun, bila kita marahkan anak kita yang 7 tahun, kita jangan lupa masuk umur 1 tahun, masuk umur 1 tahun yang dia hidup tu, umur 2 tahun, 3 tahun, dia masih tak matang. Budak, toddler lagi, masih baby lagi. Kita tak boleh ambil kira juga pengalaman hidup dia yang sangat muda tu. Budak-budak akan start berfikir, level thinking dia advance sikit bila dia start umur 7 tahun ni. Dan bila kita orang dewasa, kita marah melampaui, melebihi daripada kesilapan dia, itu salah besar saya cakap. Itu satu salah besar. Tambah pula kalau kita marah, kita susuli dengan pukul, itu lagi kesilapan yang besar. Saya beritahu ibu ayah anak kita yang baik, innocent, yang baby, yang cute-cute, masa umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tu, boleh bertukar jadi agresif, menjadi degil, melawan kalau kita pukul. Kita tak puas dengan marah, verbal, kita pukul pula, dia akan jadi degil. Dan sifat degil ni nak buang boleh, tetapi mengambil masa.
Okay. Apa yang saya nak tekankan sini ialah kita tengok balik, kita fahamkan anak kita yang masih kecil ni, umur 7 tahun dengan perbezaan umur kita yang dah 30 tahun. Kalau kita marah, berpada-padalah. Berpada-padalah, jangan menganggap anak kita faham 100% apa yang kita cakap. Jangan anggap anak kita boleh imagine apa yang kita imaginekan masa kita tengah marah dan bercakap tu. Dan jangan anggap anak kita akan tak buat apa yang kita larang, sebab dia tak sampai akalnya, dia akan terlupa. Dia akan terlupa ya. Kita selalu cakap, kan dah pesan, kan ada suara kita ni kan mak dah cakap dengan kamu, kenapa kamu buat lagi? Sebabnya kadang-kadang budak masa umur macam ni, masa umur muda ni, dia punya fokus dan attention tu belum betul-betul mantap lagi. Dapat-dapat pula kalau ada masalah lain. Contohnya ADHD, kalau dah nampak simptom tu. Kalau yang tak ada simptom ADHD pun, dia mungkin agak sukar untuk terus mengingat dan avoid apa yang parents tak suka buat. Jadi anak-anak ni kita nasihat dengan baik dan kena buat selalu. Kena pesan anak kita selalu, kena sebutkan apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Contoh saya kata tadi, kalau kata pinggan kan, kenapa kita tak kata okey pinggan yang ini pinggan untuk kamu. Lain kali guna pinggan ini saja. Instead of kita marah, kita mengamuk, sebab dia gunakan pinggan yang berat tadi, yang saya kasih contoh yang awal tadi So, ini banyak saya jumpa ibu ayah di luar sana. Saya banyak berjumpa dengan keadaan di mana salah faham ibu ayah terhadap pemahaman anak tentang sesuatu arahan. Salah faham tentang ibu ayah akan fikir, kan dah cakap, kenapa buat lagi? Itulah saya kata tadi. Dengan budak kecil, kita kena selalu peringatkan. Kita pun orang dewasa pun selalu terlupa kan. Kita pun perlu diingatkan oleh seseorang kan. So, jangan salah faham dengan anak, because dia punya IQ level, dia punya pemahaman tidak sama dengan kita. Sebab dia baru hidup 7 tahun, kita hidup dah lama 30 tahun. So, kita tak boleh pukul rata. Tak boleh pukul rata dalam kita memberi advice ataupun dalam ketika kita marahkan anak kita ni. Okey, saya akan sambung lagi lain kali. Tapi saya nak cakap sikit tentang parenting ni. Adalah satu ilmu yang perlu dipelajari, dan kita punya style parenting kita dengan anak-anak ni berbeza. Umur yang 5 tahun lain caranya, cara didikan. Yang bawah umur 10 tahun pun lain cara didikan, dan juga yang remaja juga lain. Jadi kita tak boleh pukul rata. Kalau kita ada anak kita yang 7 tahun ni twin, 7 tahun pun dia ada perbezaan juga dari sudut parenting. Betul tak? Untuk ada yang anak yang kembar kan, mesti lain kan, karakter dia orang agak lain kan. So jadilah ibu ayah yang bijaksana. Yang penting make sure dalam rumah kita harmoni. Make sure anak tak takut, dan amalkan two-way communication. Selalu bercakap dengan anak. Selalu bercakap dengan anak supaya anak rasa selesa, supaya dia boleh jadikan kita orang yang paling dipercayai dalam hidup dia. Okey, itu saja ilmu yang saya kongsikan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.